Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim ila bi khair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, al-fadhil ustaz-ustaz, para alim ulama, muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi mengizinkan kita dengan sifat ihsan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, masih lagi memanjangkan usia kita, dapat lagi kita bertemu sekali lagi di hari yang penuh kemuliaan ini, yakni Sayyidul Ayyam. Dan tidak keterlaluan juga kita juga berada dalam bulan Syaban. Jadi tidak beberapa hari lagi lah, dalam hitungan hari kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Harap-harap yang doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan tahun ini pada akal kita, pada fikiran kita rasanya tak tahulah adakah nak jadi macam tahun lepas. Tapi kita mohon jadi ia kembali sebagai seperti sedia kala dululah kan, di mana kita tidak lagi mengamalkan penjarakan sosial kan, insya-Allah. Jadi nampak-nampak kita menuju ke arah itulah, insya-Allah. Dan sama-samalah kita doa. Alhamdulillah. Pada hari ini setelah lama kita pun tidak bersua, agak-agak setahun lah, dekat 2 tahun lah kan, lebih kurang lah. 2020 dengan 2021 kan, kira 2 tahun tu kan. Jadi rasa rindu lah nak mari sini kan. Tengok pun keadaan surau pun bagus lah kan, cantik dah, alhamdulillah, hasil sumbangan daripada tuan-tuan tu. Jadi tuan-tuan duduk ajalah kan, duduklah mengimarah, pahala tu berjalan, masya-Allah kan. Tuan-tuan dah ada saham dah kan. Jadi janganlah feel kan, jadi selesa pula, jangan jadi complacent pula, tak apalah, cukuplah takat ni dah. Terus menyumbang dan menyumbang untuk mengimarahkan surau ni kan. Tuan-tuan boleh juga, bukan kata dah siap dah, boleh juga menyumbang bayar bil elektrik kan. Kubur tuan-tuan terang tu, walaupun tuan-tuan tak kerja TNB kan. Besok nanti ni dalam kubur ada juga golongan-golongan yang kata apa, bila kubur dia gelap tu, contoh, bila malaikat dia tanya malaikat, wahai malaikat, pasal apa kubur aku gelap ni? You know who I am or not? I'm chairman of TNB no, contoh Dan nak terang kubur ni tuan-tuan, dia tak kira hang jaga lampu ke hang tak kisah. Amal tu. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tak pandang duit ringgit, tak pandang. Di sisi Allah duit ringgit, sebab duit ringgit tu pun Allah punya. Rezeki dalam dunia ni semua Allah punya. Allah nak kisah apa? Allah nak tengok apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal tu. Mati dan hidup ni Allah kata, apa penghujung Allah nak tengok? Amal tu. Ni amal yang kita nak buat ni. Tuan-tuan, what is the lesson to be learned lah tentang pandemik ni kan? Pengajaran kan? Benda ni tuan-tuan, dulu tahun 1991 ada seorang hamba Allah lah buat wawasan 2020. Mungkin kebanyakan kita daripada kita ni berada lah di tarikh yang sedemikian, 1991. Hamba Allah tu buat apa? Wawasan 2020. Jadi kita semua pun terbayang lah kan, terbayang di akal yang sempurna ni
Malaysia ni akan menuju ke satu negara yang cukup maju dan advance lah. Kan? Dan kita pun tidak pernah menjangka peristiwa ni berlaku ni, pandemik ni. Maka kita saban tahun dilalui, maka sampailah kita ke 2020. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tak maju juga negara. Ada lagi satu wawasan 2025 pula. Tak tahulah. Kita bukan nak kira tu wawasan. Nak kira apa? A lesson to be learned, pengajaran yang kita nak belajar daripada pandemik itu. Kan? Pandemik ni sebenarnya adalah COVID-19 ni adalah ujian. Itu sebab Allah kata apa dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah kata, tidak ada sehelai daun yang gugur, aku tak tahu, aku tahu. Aku yang atok, aku yang letakkan. Aku yang suruh malaikat letakkan. Tu. Peraturan tu. Kan? Siapa pun tak pernah jangka. Kita pun tak pernah jangka. Keadaan itu berlaku. Sebenarnya nak buat apa tuan? Allah nak uji apa kita? Tuan-tuan, peluang hanya datang sekali je tuan-tuan. Ujian demi ujian datang, kita kena faham dan hadam bahwasanya kita akan menuju kepada satu seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Asyar ayat 18, ya ayyuhallazina amanu wala tanzur nasum ma qaddama liqad. Apa persediaan kamu wahai orang beriman, apa persediaan kamu untuk hari esok? Bukan untuk hari Sabtu, untuk hari ni kita nak kembali balik ni. Semua kita ni nak kembali lah. Sini saya pun tak pernah dengar lagi lah. Tempat saya tuan-tuan, minggu lepas, 2 minggu lepas, Allah kerap sungguh mati. Bila kita selang 2 hari sekali mati. Ada sekali itu 2 mati, meninggal. Pukul 10 sekali, pukul 12 sekali mati. Kemarin pun 2 orang juga. Saya selalu cerita dekat tuan-tuan, kampung saya tu lama-lama pupus orang. Kan? Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, ada yang tak sakit. Allah nak cerita apa tuan? Bab mati ni Allah kata apa? Kita selalu sebut kullun nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sama ada kita hadam ataupun tidak kalimah itu, wallahu alam. Tuan-tuan hadam kalimah tu. Sebab apa? Kan? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila tak tahu. Allah tidak pernah menentukan hang kena sakit dulu baru mati. Hang kena sakit sampai stage 4 ke stage baru mati. Dah. Tak sakit pun mati. Ada Allah, kita pernah baca ayat Allah, hang kena tua dulu, tua renta tu. Kan? Barulah hang nak mati. Dah. Ada orang 94 tak mati-mati lagi. Kan? Ada orang baru lahir mati dah. So kita nak kata apa ni? Kau nak kata kita dewasa kau kena buat swab test apa cek ada positif. Budak baru lahir dekat Kelang tu, budak baru lahir. Tuan-tuan pergi dekat maternity ward tu, tuan tengok. Ibunya okey, anaknya suspek, bukan suspek dah, positif COVID-19. Kita pun tak macam mana boleh jadi itu? Ni yang kata kerja Allah. Tuan-tuan, kerja Allah ni manusia tak boleh nak fikir. Allah memang tak boleh nak bagi. Allah bagi kita akal ni, walaupun Allah kata apa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akal yang kau bagi dekat hangpa ni sempurna dah. Tapi how sempurna is sempurna. Sampai tak kita nak fikir kerja Allah? Tak sampai. Kan? Tak sampai kita nak fikir. Kita sembang dengan kawan kita, sembang di kedai kopi. Pukul 10 sembang. Dengar-dengar pukul 11 mati. Kita nak kata apa? Kan? Kita nak kata apa kalau macam tu? Allahu Akbar tuan. Hak Allah ni kita tak boleh lah, masya-Allah kita nak kata apa-apa pun. Ni semua kerja Allah Taala, kan? Cuma kita kena yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu yang maha mengetahui. Dia yang tahu segala-galanya. Kan? Ni COVID-19 ni bila nak stop? Kan? Bila nak stop tu Allah saja yang tahu. Dan Allah boleh buat dia nak stop bila? Kau katalah dalam ilmu Allah dia kata, aku cuma akan berhentikan ni bila aku tengok umat-umat Islam ni banyak berdoa, banyak menyesali di atas kesalahan dosa-dosa dulu. Allah boleh buat. Itu kaedah dia tuan-tuan. Allah mengajak kita tuan-tuan, nak cerita apa? Allah ni sayang kita. Kan? Dia tengok manusia ni banyak yang lara, banyak yang lalai, ya Allah, kan. Itu sebab Allah buat syurga neraka tu tuan-tuan. Kan?
Kalau tidak masakan Allah nak cipta kita ni, padahal tak ada apa kita ni di sisi Allah, tak ada apa pun. Then why Allah cipta kita? Tapi Allah cipta kita ni bukanlah bersebab. Allah tidak mencipta suatu makhluk disebab dah. Yang bersebab mana? Makhluk ni aja. Kita saja nak buat sesuatu ada sebab. Pasal apa hang buat tu? Pasal apa hang baik sangat? Tu nak ambil perhatian tu, gua apa benda aku bersebab. Pasal apa hang duk bagi bunga aja kat awek tu? Aku nak bagi dia suka aku bersebab. Tapi Allah tak bersebab pun. Tapi dia cipta juga kita. Kalau dah dia cipta kita, dia kurniakan kita Islam pula, dan kita pun tak pernah minta Islam, dan kita pun tak pernah minta, ya Allah lahirlah aku sebagai orang Melayu ke apa, lahir Islam kemudian beriman pula. Ada siapa-siapa pernah minta? Cuba angkat tangan sat. Kan? Tu. Tak ada, kita tak pernah minta pun. Hebat Allah. Jadi sudah semestinya lah, dengan beberapa amalan yang Allah suruh kita beramal, ikut perintah dia, taat kepada dia, akur segala perintah dia, dan jangan zalimi dia. Jangan kau kufur, jangan kau menduakan. Itu satu yang Allah cukup murka. Tuan-tuan bayang tengok tuan-tuan, kalau kita sebagai bapa, tiba-tiba anak kita kata bapa ni kau ajak, apa kita rasa? Marah. Tuhan ni tuan-tuan, nak cerita sama Tuhan ni, dah dia bagi Islam, hang nak murtad pula, apa masalah kau? Nak murtad pula. Senang-senang, marah sikit murtad, kecewa sikit murtad, frust sikit murtad, kena tekanan sikit nak murtad dah. Tak tahulah tuan-tuan, akhir zaman ni macam tu lah cerita dia, kaedah dia. Kita nak kata apa kalau macam tu? Tetapi Allah nak cerita apa? Aku nak tunjuk sifat aku yang kata kasih dan sayangnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sebab kata setengah ulama, setengah daripada pada kita ni nak menghafal 99 nama tu, Allah dia rasa berat sikit. Sebab apa berat? Sebab dia mula nak start menghafal umur dia lepas pencen dah. Lepas pencen, kalau pencen semua berat ni. Tapi ada lagi kaedah. Macam mana kita ni boleh juga nak hafal tu. Kalau dah kita telah, bukan kita lah tuan-tuan ni okey, ni kita cerita yang tak okey ni lah. Kita cerita yang orang yang apa? Lemah. Kita cerita orang yang lemah. Cukuplah sekadar kata ulama tu, hang boleh hafal Ar-Rahman Ar-Rahim tu, dia meliputi 99 nama tu. Kasih dan sayang, itu sifat Allah. Kita hidup hari-hari ni, Allah suruh kita kenal dia. Macam-macam cara Allah nak bagi kita kenal dia. Kalau kita tak kenal lagi, tak tahulah. Sebab apa kita nak mati ni, kata Allah, hang kena kenal aku. Hang nak mati je, hang nak jumpa aku balik, hang kena kenal aku. Kita berpindah ke alam yang lagi satu, alam yang kekal abadan abada. Apa dia alam tu? Alam barzah. Dan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Di situ kita wajib kenal dah Tuhan tu siapa. Bayang kalau kita tak kenal, mana kita nak pergi? Where are we going to? Kat mana kita nak pergi? Siapa kita nak pergi tuju? Kalau kita Allah pun tak kenal. Maka Allah kata apa, sebelum hang nak pejam mata tu, sebelum hang nak mati, nak roh hang keluar, hang kenal lah aku sikit. Hang toleh-toleh lah. Paling busuk pun hang cakap lah Allah ke apa ke. Tu. Sebutlah kalau panjang sikit, la ilaha illallah. Nak sebut la ilaha illallah tu bukan dia hafal, bukan kena hafal kan. Hafal tak jadi. Berapa banyak orang buat hafalan, tiba-tiba beretuh sikit dah lupa dah. Kan? Tu. Mak kita dulu suruh beli gula merah aja. Lupa dah. Cek pergi kedai beli gula merah. Naik basikal tersadung jatuh. Gula ke merah? Merah ke gula? Habis. Tu. Jadi Allah nak cerita apa? Aku ni hang buatlah macam mana pun, satu je.
Hang mati kufur, aku azab hang. Kan? Allah nak cerita syurga neraka tu aku cipta bukanlah aku nak azab hangpa sangat. Sebagai apa? Sebagai orang kata apa? Nak bagi takut sikit je. Pesanan. Kan, nasihat. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala tu dah lah dia buat kita, dia cipta kita. Dia cerita pula. Pertama mula Allah nak cerita 1500 tahun dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai sekarang pun ada orang argue lagi, ada orang question lagi. Tu. Orang yang pandai-pandai lah, orang kampung tak question, orang pandai-pandai ni. Dia question lagi tu. Dia kata Imam Syafi'i ada PhD, kata tak PhD. Tuan-tuan, hidup ni atas berlandaskan dengan PhD ke? Di Malaysia ni tuan-tuan, engkau ada sijil, engkau ada kertas. Kertas ni melambangkan satu makam di Malaysia ni. Tu yang pelik tu. Imam Syafi'i pun dia boleh question lagi. Ada PhD, tak ada PhD. Allahu Akbar. Imam Asy-Syafi'i tu, bukan Haji Syafi'i. Haji Syafi'i tu duduk kat Rawang tu. Imam lah dia. Imam masjid. Ni Imam Syafi'i. At the age 5 tahun, 6 tahun, hafal dah Quran. Kita tak kena hala lagi lah. At the age of 7, umur dia 7 tahun, dah berapa kali hafal dah. Kitab Muwatta' tu tinggi mana tuan? Tu mushaf Al-Quran biasa tu, Osmani tu biasa tu. 6 lapis tinggi dia, 6 lapis. At the age of 10 years old, hafal dah. Tuan guru yang mengarang kitab tu pun terkejut. Hang boleh hafal at the age of 10 tahun. Tu. Dia mengaji depan tok guru dia tak bawa apa pun. Tok guru dia pun sampai heran. Masuk kelas duduk depan, dia bagi duduk depan. Relax. Duduk main liok je. Tulis atas tapak tangan dia. Imam Malik ni tu guru dia tengok, dia ni nak main-main kat depan aku. Kata nak belajar 3 hari. Macam tu je. Hari keempat dia tanya, wahai ni, Rulam, budak dia panggil Rulam. Hang 3 hari hang duduk dalam kelas aku, hang buat apa? Hang belajar ke apa? Dia kata, saya belajar. Hang tolong cerita balik. For the last 3 days, apa yang hang faham tentang yang aku ajar? Sebiji dia ulas. Tu Imam Syafi'i. Tu. Tak bawa pensil, tak bawa pen. Macam tuan-tuan lebih kurang lah. Pensil, pen pun tak bawa. Sekali-sekali kan, kena sikit. Tu cerita dia. Jadi Allah nak tunjuk apa? Aku ni adil, kasih, sayang. Ya adil. Mana tak adil tu? Cuba kita fikir. Fikir tak habis. Kita nak fikir dengan akal kita ni tak habis nak fikir. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tak adil tuan-tuan? Tadi kita baca ayat. Tadi kita kata kita kata siapa yang mati kufur, mati murtad, aku azab dia. Tapi ada ayat mengatakan bertaubat. Sempat bertaubat dia. Tak jadi masuk neraka. Allahu Akbar. Orang yang tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cerita kafir lah kafir. Kafir ni tak sedap, kafir pun dapat juga rezeki, pun dapat juga udara yang kita ni orang beriman yang kata orang Islam ni, udara yang kita sedut ni tak pernah jatuh. Tuan-tuan bayang ni. Ni apa? Oksigen botol tu, oksigen silinder tu yang biasa tu, agak-agak berapa ratus 1 jam. Yang kita dah sedut RM250 tu 1 jam. Kita aja 24 jam. Berapa kita nak kena bayang kalau ikut-ikut? Tapi inilah udara yang kita sedut ni, di dalam udara ni ada yang namanya oksigen itu free je. Bukan kata kita saja yang Islam ni. Orang yang bukan Islam pun dapat juga. Adil ke tak adil Allah? Kan? Manakala kita ni pula
Yang dah Allah bagi Islam, yang hang nak qualified to be orang yang beriman, duduk di dalam satu level beriman, maka hang kena kenal aku lah. Kan? Macam-macam cara Allah bagi kita kenal. Jangan ada tuan-tuan, jangan ada di antara manusia ni yang kata, saya tak dapat hidayah lagi lah, sorry, I'm very very sorry, I tak dapat hidayah lagi lah. Kan? Ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan aku jalan yang lurus. Kan? Apa dia hidayah? Hidayah ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk physically yang kita tengok apa? Akal tu. Manusia kan punya akal. Kita ni okey, orang kafir, kalau dia kata dia tak dapat hidayah, Allah akan bagi dia akal. Dia boleh fikir lah. Dia kena tengoklah kawan dia, komrad dia. Oh, macam ni orang Islam lah. Kenapa you pergi selalu pergi ke surau 5 kali sehari? Kenapa itu ada azan? Kan? Itu sebab awal-awal agama, awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Dalam azan tu saja Allah suruh tahu dah, Allah suruh kaji dah siapa tu. Apa makna azan tu? Daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita puji Allah, Allah yang maha besar. Allah yang mana tu sebenarnya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampailah akhir sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, la ilaha. Kita dah puji Allah maha besar, Allah maha besar. Kita menafikan bahawasanya la tu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita kata apa? La ilaha illallah. Jangan kamu pergi sembah orang lah. Jangan menyembah. Kan? Allah saja yang berhak untuk kita mengimani, untuk kita taat, untuk kita taksub. Ni dah kita orang pun kita taksub. Itu masalah dah. Akhir zaman ni. Kan? Jadi Allah suruh kita tengok setiap detik daripada permulaan hari yang kita hidup itu. Contoh pagi tadi kita celak-celak mata, nampak Tuhan dah sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan, sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni kenal dah Tuhan. Kenal dah Tuhan. Tapi kita tak tahu yang kita tu kenal Tuhan. Kita tahu dah sifat-sifat Tuhan ni, zat Tuhan ni kita tahu dah. Tapi kita tak tahu yang kita tu tahu zat Tuhan tu macam mana. Tu yang kita kena selalu duduk dalam majlis-majlis ilmu. Ambil kesempatan ni tuan-tuan. Ni kita tak tahu ni. In coming years ni, what is going to happen, we do not know. Yang lepas tu lepas ni, yang akan datang ni. Ada yang kata sampai 2023 lah, apalah. Oi, tak tahu tuan. Ambil kesempatan. Untungnya apa? Siapa-siapa mati dalam pandemik ni, mati syahid. Bukan syahid. Tak percaya, try mati tengok. Kau macam tu lah. Oh ya Allah tuan-tuan, sahabat kita Dr. Syabuddin telah menghadap Allah SWT tu, muda lagi. Nak cerita apa? Segak bugak lah. Doktor lagi. Ingat doktor tak mati? Mati. Tu saya cerita doktor lah. Bukan kata patient aja mati. Doktor pun mati. Kan? Bukan kata pesakit je. Bomoh pun mati. Itu bomoh. Bohmau lagi mati. Allahu Akbar. Kan? Jadi setiap yang kita itu, Allah bagi hidayahnya apa? Akal, sama' wal basar, penglihatan dan pendengaran, semua hidayah lah itu. Azan, kita dengar azan. Kenapa dalam azan? Baik-baik azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun disuruh ikut. Tapi bila hayya 'alas salah, kenapa kita tak kata hayya 'alas salah? Kita kena kata apa? La haula wala quwata illa billahil azim. Tu Tok Bilal ni bukan Tok Bilal lah sebenarnya. Allah Taala suruh panggil kita. Hayya 'alas salah, marilah solat, mari. Kita dengan bahasa yang bagus kita kata apa? Tiada daya dan upaya kecuali kerana Allah. Amboi, jawab sedap tu.
Tak payah datang lah kalau tiada daya. Setengah orang tak kan, kemampuan dia terhad, datang juga tuan-tuan. Syekh Yasin ni buta mata, datang juga masjid kan. Imam Ibn Maktum, tuan-tuan, sahabat ni buat daripada pintu ke pintu rumah dah, pintu masjid. Sebab dia masa tu dah uzur dah, kat 80 lebih lah. Azan je dia akan pegang tali tu, naik ikut tali tu, dia buta sampailah ke masjid. Kita tak payah pakai tali pun kan. Tapi bukan kita kat sini tau, saya tak kata kita kat sini, saya kata kita tempat lain. Kita di sini alhamdulillah, syukur banyak-banyak kan. Maka dengan penglihatan kenallah kita akan Allah tu. Contoh kan, ni terang kan. Pukul berapa dah? Pukul 1 lah terang. Saat lagi ada lagi pukul 1 ni, saat lagi ni ada lagi. Beberapa jam lagi ni ada lagi pukul 1. Tapi gelap pula 1 tu. Malam. Siapa yang buat tu? Ada malaikat mana ke kan, pergi padam suis apa ada? Allah nak cerita apa? Atulah aku. Aku boleh alam ini cerah, alam ini gelap. Dan kenapa ada malam pula? Kenapa Allah tak buat siang? Ada tempat siang saja. Malam ada, siang ada. Kan? Tu yang kata adilnya Allah tadi tu. Malam ni Allah nak buat apa? Di malam hari inilah ketika mana kita tidur, di ketika itulah kita punya sel-sel badan ni dia akan, kalau sakit dia akan sembuh, kalau ada luka tu dia akan mend balik. Kan? How to mend a broken heart? Malam lah. Dia akan rasa tenang malam. Bayang kalau semua siang. Dah lah siang jiwa kacau, malam pun nak jiwa kacau lagi. Dah Allah bagi ketenangan, kesembuhan pada akal, kesembuhan pada semua. Adil dah Allah, sayang dah Allah kat kita, sayang. Kalau ikut-ikut, contohlah contoh. Kalau Allah kata, aku dah buat hampa pandai-pandai hampa, mana kita nak pergi terjun mari? Dah siap rezeki pula tu dekat kita. Dia kita hampir merangkak lah, dapatlah ada rezeki. Hampir usaha sikit je. Tu, sampai macam tu. Mana Tuhan lagi nak cari? Kan? Tuan-tuan bayang tengok kan? Kita ni Allah pilih macam mana? Nak bagi kita ni masuk syurga tu. Kan? Nak bagi kita masuk syurga. Di Dalai Lama tu, kan? Ketua dia punya Buddha, ketua. Kalau ikut-ikut hukum akal tu, mati masuk syurga tu. Kan? Habis duk pakai ihram ya. Duk pakai ihram, tak pakai seluar jin dah, pakai ihram ya. Baik dah, Buddha ni baik dah. Mengamalkan cara hidup baik apa semua tu, baik dengan manusia apa semua. Tapi tak mau cari Allah. Allah tak bagi akal kat dia, Allah tak bagi hidayah. Allah bagi dah yang kawan tu siapa dia? Mahatma Gandhi, tuan-tuan tahu kan, tuan-tuan baca sejarah Mahatma Gandhi. Kan? Pakai ihram sampai ketua, sampai ke mati. Punyalah baik hamba Allah yang nama Mahatma Gandhi tu, tuan-tuan bacalah sejarah dia. Allahu Akbar tu. Tapi dia tak boleh nak tolak bahasanya tu. Pendapat bahasanya, dia kata apa? Lembu tu lebih baik daripada mak dia. Mak dia bagi susu kat dia 2 tahun ni, lembu sampai tua. Pakai ihram tak dia? Pakai ihram. Baiknya Masya Allah. Macam kita punya almarhum dulu lah. Allahu Akbar kan. Mahatma Gandhi ni naik kereta api kelas 3 tau, kelas 3. Naik dia duduk pakai slipper, sandal dia, pakai slipper. Slipper dia rebut-rebut tu tertinggal belah kanan di stesen. Belah kiri ada dekat kaki kiri dia. Dia pun tengok kereta api jalan, dia buang slipper kiri dia tu. Sebelah kiri tu dia buang. Orang tanya dia, kenapa buang slipper kiri? Dia kata, saya main slipper kanan ada dekat stesen tu. Jadi kalau saya tak buang yang kiri, orang jumpa tu orang tak boleh pakai. Buang. Jadi satu pasang lah. Tu. Advance lah dia punya ni. Orang tanya kenapa tuan naik kelas 3?
Dia kata sebab kelas kereta api tak ada kelas 4, dia naik kelas 3 je. Kalau ada kelas 4, dia naik kelas 4. Baik tak? Baik. Tapi mati tidak beriman juga. Masya Allah tuan-tuan. Ya Allah. Tu. So kita nak cerita apa? Cerita kita ambil lah kesempatan untuk Allahu Akbar tu. Jadilah manusia yang baik. Berimanlah kita kepada Allah SWT. Janji kenal kita tuan-tuan. Kenal sungguh-sungguh. Kan? Dia kenal tapi dia tak tahu dia kenal. Kita kena kenal dan belajar. Tu cerita dia. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Kehidupan kat dunia, syukur kita banyak-banyak sebab apa Allah pilih kita jadi manusia. Alam yang Allah cipta ni, yang namanya dunia ni, Allah bagi kita untuk mengimarahkan. Kan? Yang sempurna ni, kita menikmati. Allah cipta alam yang namanya dunia ni untuk kita lah. Untuk khususnya untuk manusia. Untuk menikmati apa yang aku cipta, kata Allah, dalam dunia ni. Udara dia, kecantikan dia, kesunyian dia, apa semua tu. Semua untuk manusia. Sayangnya Allah kat kita ni. Kan, tu kata Ustaz Biliu, Allah sayang kita. Kan? Jadi zahirkanlah. Kembalikanlah sayang Allah itu kepada dia. Kan? Alhamdulillah. Ni yang kita duk buat ni tanda kesyukuran kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata apa? Kalau kamu syukur, aku tambah nikmatmu. Kamu kufur, azab aku amat pedih. Allah pesan tak? Allah pesan. Jadi manusia jangan menyesal nanti bila mana Allah melempar dia di dalam neraka. Kan? Itu kira jauh tuan-tuan tengok siapa? Abu Talib ni, Abu Talib, pak saudara Nabi. Dia tak tahu ke anak saudara dia ni hebat. Kan? Dia tak tahu ke anak saudara dia hebat. Tahu. Tapi dia tak beriman juga. Pilihan sendiri itu yang kata. Manusia ni dia buat pilihan sendiri. Dia tengok, dia kata Islam ni susah lah sembahyang. Maintain lah. Maintain dia. Sebab apa? Susah ke sembahyang ni? Mula-mula memanglah susah. Kita ni dulu mula-mula memanglah susah. Sebab kita ni ada satu makam yang nama apa? Makam balok ni kan. Memang susah. Lah okey dah. Lah okey bang. Dulu kita jenuh nak bangkit subuh tu dengan alam kelong. Kan? Sekarang tak payah dah. Kan? Tu. Lama-lama Allah bisa tegal biasa. 5 waktu saja. Dia kata susah, nak semayang, nak kena puasa, nak kena zakat. Yang 5 perkara tu dia kata susah. Susah mana? Kan? Syahadah susah. Walhal kita dulu, kali pertama kita mengaku Tuhan itu adalah, Allah itu Tuhan kita bila? Ketika mana kita dalam alam roh. Mengaku dah kita. Kita dengar dah kalimah tu. Kali kedua kita dengar bila? Ketika mana kita lahir daripada perut ibu ke dunia ni. Dengar dah azannya, iqamahnya. Dengar dah asyhadu an la ilaha illallah. Dengar dah kalimah Allahu Akbar, membesarkan Allah. Mengaku dah, menidakkan dah, menafikan dah la ilaha illallah. Dengar dah kalimah tu. Tetapi at the end of the day mati kufur. Masya Allah. Allah pilih ke? Dah, Allah tak pilih. Memang takdir Allah itu dah Allah set dah. Sebelum manusia ni dicipta, sebelum alam ini dicipta, kalam itu dicipta dulu. Kalam itu telah tulis kita ni. Contohlah nama dia siapa? Contoh nama Rahman lah, Rahman. Rahman ni tak ke mana hala lagi ni, tak ada lagi. Tapi nama dah ada dah, Rahman. Okey, Rahman punya biografi dia, biodata dia. Hidupnya macam mana semua dah ada dah. Sampailah dia mati. Dia kerja apa, dia kahwin dengan siapa, dia berapa dia kahwin. Kahwin 1 tak jadi, kahwin 2 jadi, kahwin 3, kahwin 4. Semua ada. Masa bila dia gelong, masa bila dia bertaubat, masa bila dia solat sunat taubat, lepas tu aku terima bila. Semua ada. Semua dah ada dah. Kesemuanya itu hanya akan berubah dengan yang katanya doa tu.
bisa berubah dengan doa. Tu tuan, Allah ni sayang kita. Dia kata tak apa, tak apa, kan, aku bagi. Doa aku hendak berubah, aku bagi. Tu yang kata Allah. Sifat Allah berbeza dengan manusia. Dengan makhluk ni cukup berbeza. Kalau kita nak kata boy, kan, contoh dia siapa? Contoh yang kita boleh nampak with our bare eyes lah. Dulu lah, sekarang ni tak boleh. Sekarang ni kita duk baca syamai kitab-kitab Rasulullah SAW ni, kita boleh nampak, boleh bayang. Dulu sahabat berdepan dengan hamba Allah yang cukup mulia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan? Wahai Muhammad, katakanlah cintalah aku sebelum cinta Allah. Tu. Tapi kita ada setengah kata pergi buat ayat pengasih pula. Baca-baca tu hembuih pula. Ada. Jadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa ada Muhammad tu? Allah kita nampak, tak nampak. Muhammad tu nampak, tak nampak. Allah kata, tu lah aku, tu. Pada diri Muhammad tu lah aku. Hang tengok dia. Hang akan jumpa aku. Bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi pernah ke minta nak musnahkan orang? Nabi pernah ke kutuk-kutuk orang? Tak pernah. Nabi pernah marah orang? Tak pernah. At what level Nabi ni tak pernah marah orang? Kan? Walaupun Allah kata apa? Wahai Muhammad, hang ni juga manusia biasa. Nabi Muhammad. Tapi bezanya apa? Wahyu. Nabi Muhammad ada wahyu, kita tak ada. Di diri Muhammad tu lah. Kalau kita nak nampak kasih sayang Allah, kita bawa siapa? Diri Muhammad tu lah kita nak bawa semua ni. Akhlak yang ada pada diri Muhammad tu, tu yang kita nak bawa tu. Kan? Kalau kita boleh bawa macam tu, Masya Allah, aman dunia ni, aman sungguh. Kan? Tak payah pergi bukit aman lah, memang aman lah. Kan? Tu cerita dia. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita balik jumpa Allah, ni bukan kita balik lepas sembahyang ni, kita nak balik ni, kan, jumpa Allah, kenal dia dulu. Saya cukup yakin lah tuan-tuan kenal dah. Cuma cari jalan untuk kenal lagi. Untuk kita nak sebut ni di akhir kalam ni, sekarang ni kita boleh sebut saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, la semua boleh. Sebab yang nak menjawab tu bukan hafalan. Ingat kita. Yang nak bagi ingat siapa? Hati ni lah akal. Akal duduk di mana akal? Akal bukan kat kepala, kat hati. Kan? Inna salata lizikri. Solat, ingat aku. Banyak-banyak solat boleh ingat. Kan? Ingat Allah. Jadi, untuk nak sebut kalimah Allah itu, hati yang sentiasa ingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub ni. Hati yang ingat Allah ni akan jadi tenang. Ingat Allah. Allah dah pilih kita tuan-tuan. Kan? Ada satu, orang kata apa? Ada satu kaedah. Hang marilah macam mana punya masalah cacat meraba ke, masalah apa ke, Allah kata hang ingat aku je, hang tenang. Sungguh. Di sisi Allah ni minta apa pun Allah boleh bagi. Minta lah berapa puluh kali pun bagi. Buatlah dosa banyak mana pun Allah kata hang minta aku, hang doa, aku bagi, aku makbul. Beza tak dengan sifat manusia? Beza sungguh-sungguh. Manusia ni kalau kita je asyik minta, dia akan kata apa? Tak ada orang lain ke hang je minta? Asyik hang je buat salah. Kan? Tu. Maka timbullah kita. Kan? Jangan buat salah. Buat salah cepat-cepat istighfar. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW yang maksum ni, maksum. Bukan Muhammad Sum, Haji Muhammad Sum tu kita.
maksum ni. Kan? Dosa tak buat langsung. Pun lepas solat tu istighfar juga. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, tuan ni kan dah maksum. Kan? Tapi lepas salam tuan istighfar juga. Pasal apa? Nabi kata, aku takut mana dah tahu solat aku lagi. Aku ada yang silap, bukan salah. Tu Nabi Muhammad SAW. A most perfect person in this entire universe. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Orang yang paling sempurna kali. Pun istighfar. Kita lepas salam cabut terus, kamu sibuk sangat ke? Salamlah sikit. Kan? Astaghfirullahalazim. Itu kalau dah kan, you are in hurry state lah. Kau panjang sikit, Allah astaghfirullahalazim allazi la ilaha dengan penuh tawaduk, minta astaghfirullahalazim, ya Allah ampun kalau dosa aku ni banyak dosa ya Allah. Kita hari-hari kena bercakap dengan Allah. Barulah Allah kenal kita. Dia ni hari-hari duk cakap dengan aku. Ya Allah aku ni banyak dosa ya Allah. Kan tu. Macam-macam dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, macam-macam. Kita secelek mata aja mengata. Kan? Ish dia tu, ish dia ni. Nak pergi makan kenduri pula, lagilah. Kan? Ada 3 minit ni. Pergi makan kenduri. Allah, mulut tu tak ada insurans langsung. Dia kata, Syekh kau tengok tu. Pengantin lelaki, Allahu Akbar. Kan? Pengantin perempuan tu buta ke apa? Pulak dah. Tu. Senario ni berlaku lah. Dia kata tak padan lah. Macam pinang dibelah dengan chainsaw. Bukan dibelah dua, belah dengan chainsaw. Tuan-tuan tahu? Chainsaw tu kalau belah pinang macam mana? Tak bertabuk. Tu lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Kan? Mulut ni kena kunci sikit. Tuan kata apa ni? Lidah ni lah yang menjerumuskan seseorang itu masuk neraka. Paling senang. Itu kunci dia. Istighfar tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Kan? Jangan kita lalai. Kita semua minta-minta kepada Allah SWT, moga-moga kita mati masuk syurga. Jadi saya rasa sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah panjang umur. Ni cerita dia sembang santai. Kan? Jadi ampun nak maaf saya minta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah. Moga-moga marilah kita sama-sama mohon kehadrat Allah SWT, moga-moga pandemik ini berlalu ya, dan meninggalkan satu pengajaran yang cukup besar pada kita. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis-sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa para hadirin pada hari Jumaat ini ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Syaban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.